Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang berbahagia Datuk Ruzain bin Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia RTM. Semua warga kerja KKMM dan RTM, bagi Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menjadi saudara dan saudari seluruh warga Jabatan Penyiaran Malaysia pada hari yang amat bermakna ini untuk sama-sama kita raikan majlis sambutan ulang tahun RTM ke-75. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Jabatan Penyiaran Malaysia selaku penganjur atas kesudian menjemput saya untuk meresmikan majlis sambutan ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, melewati lebih 7 dekad kewujudan RTM di pesada penyiaran Malaysia, pada hemat saya bukan saja membanggakan kita semua, malah pencapaian ini juga menjadi amat signifikan kepada perkembangan dan kemajuan industri penyiaran dan industri kreatif negara. Kebanggaan ini bukanlah semata-mata kepada warga RTM, malah seluruh masyarakat di negara ini tumpang gembira dan bangga dengannya. Masing-masing ada sentuhan tersendiri, sama ada di pihak warga kerja yang memberi khidmat, begitu juga pihak masyarakat yang menerima khidmat. Dalam usia yang sudah begitu matang ini, kita hendaklah meneruskan segala usaha membawa perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi semasa dan selera masyarakat. Ini kepenting kerana tuntutan masyarakat sekarang ini mencangkaui citarasa berbeza di era generasi baru yang begitu mahir dengan kecanggihan teknologi maklumat. Sebagai sebuah agensi yang berfungsi untuk menyampaikan suara kerajaan dengan menyalurkan maklumat yang berintegriti, di samping menyiarkan hiburan berkualiti kepada rakyat Malaysia, RTM telah membuktikan keunggulannya selama 75 tahun ini. Namun kini ia berdepan dengan cabaran yang lebih hebat dengan adanya media sosial, kewujudan wartawan rakyat serta penyebaran luas dan lebih pantas berita-berita tidak benar oleh pelbagai pihak sama ada secara sengaja ataupun tidak, menambahkan lagi cabaran RTM. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, tahun 2020 yang bermula dengan penuh harapan telah berubah menjadi situasi yang tidak dijangkakan dalam sejarah apabila pandemik COVID-19 melanda dunia. Bagi mengelakkan penularan jangkitan virus corona ini daripada menjadi luar kawalan, kerajaan Malaysia seperti juga kebanyakan negara lain di seluruh dunia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perintah ini kita mulakan pada 18 Mac 2020. Pada peringkat awal PKP ini, semua penduduk di negara ini telah diminta untuk berada di rumah masing-masing. Dan RTM sebagai penyiar kebangsaan telah mengambil tindakan strategik dengan menjadikan TV1 sebagai saluran COVID-19. Semua siaran langsung sidang media Perdana Menteri, Menteri Kanan Keselamatan dan Ketua Pengarah Kesihatan disiarkan secara langsung oleh RTM. Begitu juga pengumuman khas yang melibatkan kepentingan awam
radio, televisyen dan platform media sosial RTM tidak putus menyiarkan program berbentuk pesanan khidmat awam, infografik, berita, bual bicara, majalah dan dokumentari supaya rakyat faham kepentingan menjaga kesihatan dan SOP. Syabas saya ucapkan pada RTM dan seluruh warga kerjanya atas kegigihan dan kejayaan pemberi perkhidmatan ini. Satu lagi peranan RTM yang saya lihat tidak kurang pentingnya dalam memerangi pandemik COVID-19 ialah sebagai satu daripada saluran penyebaran maklumat sahih kerajaan dalam usaha memperbetulkan fakta daripada khabar angin, berita palsu dan tohmahan yang disiarkan di media sosial. Pihak berkuasa telah membuat penafian terhadap segala maklumat palsu ini serta menjelaskan senario dan fakta sebenar. Penyiaran penafian berita palsu oleh RTM melalui program radio dan TV seperti pastikan sahih serta poster-poster di media sosial yang disampaikan dalam 24 bahasa dan dialek telah banyak membantu usaha pihak berkuasa memberi pemahaman pada semua pihak di negara ini. Dan ini sekaligus telah dapat mengelakkan orang ramai daripada mudah menjadi panik dengan maklumat yang tidak tepat ini. Saya kagum dengan kecekalan semangat warga kerja RTM yang terus aktif dan bersemangat walaupun melalui pelbagai cabaran dan rintangan semasa menjalankan tugas. Itu yang saya sifatkan sebagai ikhlas berkhidmat untuk negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kematangan RTM dalam industri penyiaran negara merupakan satu lagi kelebihan yang membanggakan kita semua. Dalam tempoh 75 tahun perkhidmatannya, RTM turut memainkan peranan penting sebagai pemangkin industri kreatif negara, khususnya dalam pembangunan media serta bidang penerbitan, muzik dan teknologi komunikasi. Pelbagai sumbangan secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan dan pembangunan industri tempatan telah pun dilaksanakan oleh RTM. Ini termasuk peluang pekerjaan, peluang berkarya, pembangunan bakat dan modal insan, serta pelbagai perkhidmatan sokongan kesenian dan artistik. Satu daripada sumbangan besar RTM kepada industri kreatif ialah melahirkan bakat-bakat baru. Menjadi kebanggaan kepada RTM sendiri apabila bakat-bakat baru yang dilahirkan adalah daripada cetusan idea melalui penganjuran program dalam bentuk pertandingan seperti bintang RTM. Terserahlah kehebatan RTM apabila berjaya melahirkan bakat-bakat besar dalam bidang seni suara tanah air seperti Datuk Jamal Abdullah dan Datuk Seri Siti Nurhalizah. Begitu juga dengan penampilan ikon penyiaran yang terdiri daripada warga kerja RTM sendiri seperti Datuk Harjit Sin Hulon, Allahyarham Farid Esmes Amir, Mary Ann Masilamani dan lain-lain lagi. Untuk masa depan, RTM boleh memainkan peranan menerbitkan lebih banyak program TV yang boleh menyumbang pada usaha meningkatkan perpaduan nasional serta juga semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Kandungan yang dihasilkan oleh RTM pula bersifat holistik. Walaupun program-program berbentuk informasi dan hiburan merupakan tonggak kepada RTM, namun program berbentuk spiritual atau keagamaan tidak diketepikan. Dan inilah satu usaha pencambahan pengetahuan keagamaan, membentuk nilai murni dan moral yang tinggi
dalam masyarakat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pelancaran satu saluran TV baru iaitu saluran sukan RTM yang bakal kita saksikan bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM kali ini merupakan satu lagi pembaharuan oleh stesen TV ini dalam memenuhi selera masyarakat. Syabas saya ucapkan pada RTM kerana berani mengambil langkah menambah saluran yang bersifat khusus kepada golongan sasar yang meminati bidang sukan di negara ini. Selain itu, ia juga membuka peluang kepada syarikat-syarikat penerbitan tempatan yang berpotensi untuk menghasilkan kandungan program sukan untuk RTM. Tidak kurang pentingnya juga ialah saluran ini dapat memainkan peranan sebagai ejen perpaduan nasional menerusi semangat kesukanan. Saya percaya perubahan saluran sukan ini sekaligus dapat mencapai hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi yang sihat melalui aktiviti sukan, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Promosi kesihatan rakyat melalui aktiviti sukan ini membolehkan golongan muda mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kompleks penyiaran Angkasa Puri kini sedang dinaik taraf kepada sebuah kompleks berkonsepkan bandar media atau media city sejajar dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi penyiaran dan standard penyiaran digital antarabangsa. Projek pembangunan ini dilaksanakan secara kerjasama antara kerajaan dengan pihak swasta dan apabila siap sepenuhnya kelak, ia akan dapat menyediakan infrastruktur penyiaran yang canggih serta berteknologi tinggi selaras dengan perancangan kerajaan untuk membangunkan perkhidmatan siaran televisyen digital. Pembangunan projek ini mengambil contoh beberapa projek pembangunan media city yang berjaya dilaksanakan di bandaraya seperti di Dubai, Emiriah Arab Bersatu, di Sydney, Australia dan di Manchester, United Kingdom. Kompleks penyiaran media city ini bukanlah semata-mata projek pembangunan fizikal, malah juga merangkumi sistem peralatan, teknologi dan pemusatan arsip bahan-bahan penyiaran. Kerajaan berharap projek ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif serta membuka lebih banyak ruang dalam bidang penerbitan penyiaran. Pembangunan media city juga adalah selari dengan plan transformasi RTM yang memfokus kepada pembangunan dan penggunaan platform-platform media RTM secara lebih optimum dan mencapai visi jabatan dengan lebih efektif lagi. Saya percaya plan ini akan memberikan manfaat yang besar bukan sahaja pada organisasi, malahan pada industri kreatif tempatan. Antara lain, ia akan menawarkan pemantapan kandungan di saluran-saluran TV, penyegaran penyampaian di medium radio dan pemerkasaan media baru untuk memupuk dan menambah kesetiaan dalam kalangan audiens. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, siaran televisyen terestrial di Malaysia telah pun disiarkan secara digital sejak analog switch off atau ASO pada tahun 2019. Siaran dalam format high definition HD boleh diterima melalui platform MyFreeView. Saya dimaklumkan bahawa bersempena ulang tahun ke-75 RTM ini, saluran TV1 dan TV2 akan disiarkan melalui platform Astro dalam format HD. Siaran ini akan memastikan pengguna perkhidmatan satelit Astro boleh menonton saluran-saluran tersebut dalam HD serta menerima audio dan visual yang tepat dan jelas. Semoga kerjasama strategik di antara RTM dan Astro ini
dapat memastikan siaran RTM menjadi lebih luas penerimaannya dalam kalangan penduduk Malaysia. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada RTM atas ulang tahun ke-60 Orkestra RTM tahun ini. Dari sebuah orkes radio Malaya hinggalah ia dikenali hari ini sebagai Orkestra RTM, ia telah banyak berjasa kepada segenap lapisan masyarakat di negara ini dengan menjadi soundtrack secara tidak rasmi dari tahun 1960-an hingga kini. Terima kasih Orkestra RTM kerana telah berjaya menghiburkan warga Malaysia selama 60 tahun, dan saya mendoakan perkhidmatan Orkestra RTM akan diteruskan dengan lebih produktif dan lebih dinamik lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, RTM yang telah berkhidmat sekian lama kepada rakyat kini perlu bersedia untuk berubah dengan perkembangan dan kemajuan teknologi semasa serta mencipta lebih banyak kejayaan baru untuk membawa Jabatan Penyiaran Negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Slogan RTM, teman setia anda, memang sinonim dan mencerminkan perkhidmatannya kepada rakyat. Namun RTM juga perlu berani membawa perubahan agar perkhidmatannya akan sentiasa segar dan relevan. Harapan saya agar RTM tidak gentar untuk membawa perubahan dalam era revolusi industri 4.0 dan terus memandang ke hadapan di samping menggunakan kepakaran yang ditimba daripada pengalaman lalu untuk senantiasa menambah baik perkhidmatan, membangun perkhidmatan baru serta melestarikan perkhidmatannya. Saya rumuskan fahaman saya mengenai perkhidmatan RTM sebegini: creating milestones atau mencipta tonggak pencapaian dalam industri penyiaran dan perkhidmatan negara termasuk industri kreatif. Mengakhiri ucapan, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan saya pada segala usaha yang telah dilaksanakan oleh seluruh warga kerja RTM dahulu dan sekarang. Teruskanlah tanggungjawab anda semua dengan penuh dedikasi, kreatif dan berintegriti. Dengan ini saya dengan resminya melancarkan majlis sambutan Hari RTM ke-75 dan sambutan ulang tahun Orkestra RTM ke-60. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.